Hai, salam sejahtera semua. Hari ini kami membentangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Sebelum kita memulai presentation kami hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri kami. Hai, nama saya Kitna Pregasan, matrik nombor saya 3232012661. Hai, nama saya Pavitra Nathan. Nombor matrik saya 3232002311. So, pertama pengenalan. Kepentingan peranan awal. Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam membentuk asas perkembangan kanak-kanak. Peringkat awal kehidupan mempunyai kesan besar terhadap perkembangan otak, kemahiran sosial dan pemahaman tentang dunia. Kedua, belajar melalui bermain. Pendekatan ini menekankan pembelajaran melalui aktiviti bermain. Bermain bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga sebagai medium untuk mengembangkan kemahiran fizik, fizikal dan emosi kanak-kanak. Ketiga adalah perkembangan kemahiran asas. Pendidikan awal pembangunkan kemahiran asas seperti kemahiran bahasa, kemahiran motor kasar dan halus serta kemahiran sosial. Ini membantu kanak-kanak lebih bersedia untuk menghadapi pendidikan formal di peringkat seterusnya. Akhirnya, stimulasi kreativiti dan imajinasi melalui aktiviti kreatif dan peneronokan pendidikan awal memupuk perkembangan kreativiti dan imajinasi kanak-kanak. Ini memberi mereka peluang untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kepekaan artistik. Seterusnya, jenis-jenis institusi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Kerajaan. Tadika. Tadika membawa maksud taman didikan kanak-kanak yang beroperasi berpandukan kurikulum prasekolah kebangsaan. Kanak-kanak yang mendaftar kebiasaannya berumur antara 4 hingga 6 tahun dan berjumlah seramai 25 orang dalam sesebuah tadika. Tempoh pengajaran dan pembelajaran tidak kurang daripada 3 jam sehari dalam 5 hari seminggu. Manakala tabika pula bermaksud Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika, iaitu program yang memberi peluang pendidikan awal bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Konsep yang digunakan ialah belajar melalui bermain, yang sering diselarasakan dengan sifat semula jadi kanak-kanak iaitu bermain, ingin tahu dan mencuba. Konsep ini telah dikembangkan kepada menguasai kemahiran 4M. Membaca iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul, yang bertujuan untuk memberi peluang dan galakan kepada kanak-kanak untuk menguasai kemahiran asas dan pengalaman yang akan memudahkan mereka menerima pendidikan formal di sekolah rendah di masa hadapan. Objektif tabika, menggalakkan perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani. Sifat kanak-kanak melalui pelbagai pendadahan dan interaksi. Menyediakan dan mengembangkan kemahiran asas 4M, membaca, menulis, mengira dan menakul sebagai persediaan ke alam prasekolahan. Meluaskan pengalaman, peluang belajar dan mengembangkan potensi individu melalui pengajaran dan pembelajaran yang terancang sesuai dengan peringkat umur, kemampuan, kebolehan dan minat. Membentuk sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik. Mengukur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, kreatif dan mengembangkan sifat ingin tahu, menggalakkan kecerdasan dan kemahiran fizikal serta amalan kesihatan, kebersihan dan keselamatan yang baik melalui makanan tambahan yang seimbang, aktiviti fizikal dan rutin harian. Kemudian, jenis-jenis institusi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Swasta. Institusi pendidikan awal kanak-kanak swasta di Malaysia merangkumi beberapa jenis, menyediakan keluarga dengan pilihan yang kaya untuk menyediakan pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Tadika Tadika swasta adalah satu bentuk
utama menyediakan persekitaran pembelajaran berfokuskan prasekolah dengan pelbagai pendekatan seperti kurikulum yang kreatif atau berorientasikan keagamaan. Tugasan persendirian sebaliknya menyediakan perkhidmatan penjagaan dan pembelajaran untuk kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, menawarkan keseimbangan antara penjagaan keluarga dan pengalaman pendidikan awal. Pusat pendidikan awal swasta boleh menyediakan program yang lebih tersusun, mungkin dengan penekanaan khusus terhadap perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak. Tabika swasta sama seperti tabika kerajaan menyediakan pendidikan awal untuk prasekolah menggunakan pelbagai pendekatan pembelajaran termasuk konsep bermain dan kurikulum asas. Institusi Montessori swasta menawarkan alternatif yang menumpukan pada kebebasan kanak-kanak dan pembelajaran aktif, menyediakan persekitaran yang dikawal dengan teliti mengikut prinsip Montessori. Pusat Pendidikan Islam swasta menyediakan pendidikan awal yang disepadukan dengan nilai-nilai Islam, mewujudkan suasana pembelajaran yang memahami kepentingan pendidikan agama. Pusat jagaan kanak-kanak swasta boleh menyediakan perkhidmatan penjagaan dan pembelajaran yang lebih santai atau tersusun, mengikut keperluan keluarga dan pendekatan pendidikan yang diambil. Setiap jenis institusi swasta ini menawarkan pendekatan dan nilai yang berbeza, mencerminkan keberbagaian masyarakat dan memberi keluarga kebebasan untuk memilih pendidikan awal yang paling sesuai dengan keperluan dan nilai mereka. Pusat Pendidikan Montessori persendirian menampilkan prinsip pendidikan Montessori yang unik yang memberi penekanan kepada perkembangan dan kreativiti bebas kanak-kanak. Menggunakan bahan pendidikan yang unik dan persekitaran yang disusun rapi, institusi ini memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk memilih aktiviti dan projek pembelajaran mereka sendiri, mempromosikan pembelajaran yang lebih mendalam. Pusat Pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan awal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan menyelaraskan konsep belajar melalui bermain dengan ajaran Islam, institusi ini bukan sahaja memberi pendidikan formal, malah untuk memupuk kesedaran agama dan etika dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Pendekatan ini membentuk aspek rohani dan akhlak kanak-kanak di samping memastikan mereka menerima pelajaran berkaitan agama Islam. Sementara itu, pusat jagaan kanak-kanak persendirian mungkin menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan keperluan individu. Dengan memberikan penjagaan dan pembelajaran secara santai, institusi ini menyediakan ruang untuk kanak-kanak berkembang secara organik. Di samping menekankan kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak, ini menyediakan penyelesaian penjagaan yang lebih peribadi dan boleh disesuaikan dengan keperluan setiap keluarga. Sekarang, perbandingan antara institusi pendidikan. Penekanan pendidikan dan penjagaan, Taska dan Taman Asuhan Kanak-kanak, Cakna, cenderung memberi penekanan kepada penjagaan dan pembelajaran melalui permainan untuk kanak-kanak prasekolah. Pusat Permata Negara PPN dan Pusat Transformasi Pendidikan Awal PPA mungkin lebih menekankan pendekatan pendidikan formal yang berkualiti. Seterusnya, kerjasama dengan ibu bapa, Program Permata Insan PBI dan Asrama Permata Negara APN mungkin melibatkan kerjasama lebih erat dengan ibu bapa terutama dalam memantau perkembangan dan penglibatan dalam pendidikan anak-anak. Ketiga, fokus pada geografi dan kehidupan sosial. Pusat Kebajikan Komuniti PKM memberi tumpuan kepada penyediaan pendidikan awal kepada masyarakat yang memerlukan, termasuk mereka yang hidup dalam keadaan sosial dan ekonomi yang mencabar. Pusat Pendidikan AS PPK dan Pusat Pemulihan KAS PPK
menyediakan pendidikan awal untuk kanak-kanak keperluan khas, menekankan sokongan yang disesuaikan. Halnya, penginapan dan pendidikan khas. Asrama Permata Negara APN menyediakan penginapan dan pendidikan awal untuk kanak-kanak dari luar bandar. Pusat Pendidikan Khas PPK dan Pusat Pemulihan Khas PPK memberi tumpuan kepada keperluan pendidikan khas seperti kanak-kanak keperluan khas dan mereka yang memerlukan pemulihan. Selain daripada itu, pendekatan dan pengajaran dan pembelajaran Taska dan Cakna mungkin menggunakan pendekatan yang lebih santai dan berorientasikan permainan untuk membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman. PPN dan PPA boleh mengintegrasikan elemen pendidikan formal dan lebih erat dengan memberi penekanan kepada pembelajaran konsep asas seperti bahasa dan matematik. Seterusnya, keperluan tambahan dan sokongan khas. PPK dan PPK menyediakan sokongan khas untuk kanak-kanak keperluan khas dengan menawarkan perkhidmatan pendidikan yang disesuaikan untuk membantu perkembangan mereka. Seterusnya, infrastruktur dan kemudahan asrama Permata Negara APN mungkin dilengkapi kemudahan penginapan dan kemudahan lain bagi menyokong pendidikan anak luar bandar. Pusat Kebajikan Masyarakat PKM mungkin ditempatkan di kawasan komuniti dan menyediakan mengikut keperluan setempat. Kemudian, implikasi institusi pendidikan awal kanak-kanak. Institusi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia mempunyai implikasi penting dalam perkembangan kanak-kanak dan masyarakat keseluruhannya. Beberapa implikasi utama termasuk iaitu pertama, institusi ini memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak termasuk aspek kognitif, sosial, emosi, dan fizikal. Pendidikan awal mewujudkan asas untuk kukuh mempelajar seterusnya. Kedua, melalui program seperti PKM, APN, dan PPI, institusi ini membantu menyokong kesaksamaan sosial dan ekonomi dengan menyediakan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang memerlukannya. Ketiga, kerjasama dengan ibu bapa khususnya dalam program seperti PPI dan APN memainkan peranan penting dalam memantau dan menyokong kemajuan anak-anak di rumah dan di institusi pendidikan. Keempat, institusi ini menyediakan sokongan khas kepada kanak-kanak keperluan khas melalui program seperti PPK dan Pusat Pemulihan Khas memastikan semua kanak-kanak mendapat peluang pendidikan yang sama. Kelima, peranan institusi pendidikan awal dan bukan sahaja terhad kepada pendidikan formal tetapi juga membantu masyarakat setempat dan meningkat kesertaan tentang kepentingan pendidikan awal kanak-kanak. Keempat, institusi pendidikan awal kanak-kanak juga memainkan peranan strategik dalam menyediakan kanak-kanak menghadapi cabaran dunia moden. Mereka bukan sahaja menyediakan prinsip pembelajaran tetapi juga memupuk kemahiran kreativiti, kemahiran berfikir kritis dan literasi digital dan yang penting dalam abad ke-21. 7. Melalui program seperti APN dan PPK, institusi ini menyumbang kepada pembangunan sumber manusia negara. Mereka membantu generasi muda yang berpotensi tinggi memberi peluang kepada negara untuk memaksimumkan potensi kanak-kanak sebagai aset berharga. Seterusnya, peranan institusi pendidikan awal tidak terhad kepada pengajaran semata-mata. Mereka juga menjadi pusat pembelajaran untuk guru dan penjaga, mewujudkan tenaga pengajar yang kelayakan dan pengetahuan dalam bidang perkembangan kanak-kanak. Melalui aktiviti kerajaan kerjasama dengan pihak yang kepentingan seperti pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan dan pertumbuhan bukan kerajaan, institusi ini menjumbang kepada pembangunan komuniti yang lebih mantap dan budaya tahan. Hai sekali, impak institusi pendidikan awal kanak-kanak melampaui tempoh pendidikan itu sendiri. Mereka mewujudkan
impai yang berkekalan dengan membentuk aspek nilai, sikap dan etika dalam diri kanak-kanak, membantu membina masyarakat yang lebih harmoni dan beretika. Itu saja daripada kami. Terima kasih.